Okey, tes suara. Boleh dengar? Tes 1, 2, 3. Kita tes suara dulu. Lewat sikit ya. Kita punya moderator nak test suara dulu. Boleh? Boleh ya? Ada orang call pula. Tengah live. Ada orang positif. Ada. Masuk. Sorry ya, ada call. Saya punya telefon tadi pun ada orang call tadi ni. Tak boleh nak angkat. Ni masalah dia bila pakai handset. Okey, boleh mula. Habis. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya minta maaf kerana kelewatan bersiaran kita pada malam ini. Sebabkan hujan tuan-tuan yang sangat lebat tadi sebenarnya. Memang lebat sangat hujan. Lepas itu, yalah sekarang ni duk wera pasal-pasal peti ni saya pun risau juga. Jadi dengan izin Allah Tak kena putih. kita dapat mengadakan sesi temu bual secara live di Facebook, iaitu di Facebook milik saudara Wan Fauzuddin. Dalam Facebook dia WFAUZDIN jarak NS, Wan Fauzuddin NS. Itu nama Facebook dia. Dan bagi yang belum follow Facebook dia, bolehlah tekan butang follow sebab saya rasa kalau nak FM pun dah penuh kot. Penuh ya. Jadi boleh juga tuan-tuan share pada Facebook tuan-tuan, supaya dapat kita berkongsi maklumat dengan info-info yang menarik, yang betul. Ini bukan tak betul, ini info yang betul. Di live SB ni juga tuan-tuan boleh bertanyakan soalan dan kalau sempat saya akan cuba bacakan. Okey, bersama saya pada malam ini adalah seorang YB YB. Bukannya berhormat tuan-tuan, tapi yang berpencen. Beliau bekas anggota tentera berpencen. Itu tidak asing lagi dalam live-live di Facebook, terutama yang melibatkan isu-isu politik, isu-isu semasa. Beliau tak lain tak bukan saudara Wan Fauzuddin bersama saya pada malam ini. Saya Asri, juga seorang YB yang berpencen juga dari tentera. Dan yang mana isu pada malam ini ialah wajarkah isu pada malam ini, wajarkah Persatuan Veteran Tentera menubuhkan parti politik? Selamat datang saudara Wan Fauzuddin ya. Terima kasih. Jadi sebagaimana mukadimahnya, Presiden Persatuan Veteran Tentera Malaysia Datuk Sharulddin Omar berkata akan menubuhkan sebuah parti politik dan telah pun menghantar permohonan tersebut kepada pendaftar pertubuhan atau ROS. Alasan dia untuk menubuhkan parti politik ini dengan bertanding pada PRU 15 katanya adalah kerana kelewatan
kerajaan menyelesaikan isu-isu berkaitan veteran Angkatan Tentera Malaysia, terutamanya membabitkan masalah gaji, pencen, isu-isu yang melibatkan rakyat. Jadi persoalan pertama saya, Saudara Wan, bolehkah Persatuan Veteran ATM ini menubuhkan sebuah parti politik atas nama veteran itu sendiri? Dan apakah ini membawa maksud selama ini perjuangan melalui Persatuan Veteran telah gagal sehingga terpaksa menubuhkan parti politik? Apa pandangan saudara? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat Hari Raya Aidilfitri saya ucapkan kepada Tuan Menteri Moderator Tuan Haji Asri dan juga Sekretaris Cabang saya sendiri di Paisar, dan juga kepada rakan-rakan Facebook yang sempat mengikuti live kita. Pertamanya minta maaf kerana agak lewat, pertama hujan dekat dekat tadi, kemudian kita nak cek keterlibatan ya. Dan inilah hasilnya ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan audio, internet dan sebagainya. Pertama, selamat datang kawan-kawan yang saya tengok kat sini ada Karol Hatta, sini ada Saiful Razali, Saifullah. Ini semua rakan-rakan kita ya, yang selalu ikuti. Juga saya nak baca kat sini siapa ni, Muhammad Jani. Salam untuk semua waktu, semua waktu veteran friendly dengan PKR. Rosli Debawi, Akiro ya, Akiro ni orang Pekan, alang pantai kita ya. Ni Pekan sana, Zaidi, Asrahwan, Mawardi, Cik Aziz, Rosli Amin, Zakaria Mazin, Ahmad Saifullah Razali, yang dulu sebelumnya dia saya buat live Ahmad Saifullah sebagai moderator. Kali ini saya punya SU ya. Wan Azmi juga dekat sini, Satio Idau, Saslina Alwi di 2009, Fauzi Abdullah ya. Okey, mana yang tak sempat sebut ni, saya maaf lah ya, banyak ni. Jah Legend, Modern, Nonila Muajadi, Karata, okey, Cipta Sofian, Akirok ya, Muhammad Jadi. Nanti moderator bersebut lah. Pasal sambil nak tanya tu boleh sebut dengan kawan kita yang ada kat sini. Kalau ada soalan, insyaAllah kita akan jawab. Yang mungkin luar bertajuk pun insyaAllah lah kita cuba jawab. Okey, soalan pertama tadi berkenaan dengan Persatuan Veteran ATM yang dikatakan baru-baru ini bercadang untuk menubuhkan sebuah parti politik yang baru. Sebagaimana disebut oleh moderator tadi, bahawa atas alasan banyak masalah di kalangan berkas tentera yang tidak dapat ditangani dan diselesaikan oleh kerajaan. Apa yang saya faham daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Persatuan Veteran ATM, beliau bukan nak menjadikan persatuan itu didaftarkan terus sebagai parti politik. Contohnya Parti Persatuan Veteran ATM, bukan itu maksud beliau. Maksudnya adalah persatuan itu sendiri akan menubuhkan satu parti yang baru, sebuah parti lain yang tak salah ada nama disebut dalam khabar tu, sebuah parti lain. Tetapi calonnya adalah daripada ahli-ahli Persatuan Veteran ATM ya. Pertama sekali, kalau dari segi boleh ke tak boleh, memang boleh lah. Negara kita mengamalkan demokrasi, mana-mana pihak boleh menubuhkan parti politik ya. Sama ada veteran di kalangan veteran ATM ataupun veteran PDRM, sesiapa saja, mana pihak dan mana-mana NGO yang bercadang untuk menubuhkan parti politik boleh saja ditubuhkan. Tetapi agak tidak sesuai sekiranya persatuan veteran itu sendiri didaftarkan atas nama parti politik. Contohnya parti politik veteran ATM. Saya rasa itu tidaklah, bukan tidak boleh, maknanya tidak sesuai, kerana di dalam persatuan veteran itu kita faham di kalangan ahli-ahli persatuan itu kebanyakannya terdiri daripada berbagai ideologi politik. Di dalam persatuan veteran itu ada ahli UMNO, dalam persatuan itu juga ada ahli PAS, ada ahli keadilan, yang tidak berparti pun ramai ya menyertai persatuan veteran. Jadi kalau persatuan veteran itu didaftarkan atas nama parti politik, maka sudah pastilah yang tidak mencapai objektif sebenar persatuan itu diwujudkan. Tetapi kalau ahli persatuan itu bercadang untuk menubuhkan sebuah parti politik atas sebab yang dikatakan tadi, maka tidaklah salah ya untuk diwujudkan. Cuma dari segi keberkesanan dan sambutannya, saya rasa
tidak perlu, sebab dalam negara kita terlalu banyak parti-parti politik yang kalau kita lihat semua parti politik akan bercakap tentang membela nasib rakyat. Semua parti politik akan bercakap tentang membela nasib rakyat, akan bercakap tentang perjuangan membela agama, bangsa dan negara. Semua parti politik, termasuk DAP pun, ya, bercakap tentang kebajikan rakyat, keadilan, melawan kezaliman dan sebagainya. Jadi yang pentingnya sebagai veteran tentera, kita pertama sebelum kita memikirkan untuk menubuhkan parti politik yang lain, apakah tidak ada dalam negara kita sekarang ini yang telah wujud parti-parti politik yang bertepatan dengan apa yang kita inginkan, ya, dengan apa yang kita perjuangkan. Dan kita lihat banyak contoh yang kita lihat sekarang ini, parti-parti politik yang bila diberikan kuasa, mereka gagal melaksanakan apa yang mereka perjuangkan, ya. Dan ada juga parti-parti politik yang tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan apa yang nak dilaksanakan. Contohnya Parti Keadilan Rakyat. Atas nama Parti Keadilan Rakyat itu tidak pernah lagi kita diuji untuk menjadi kerajaan. Kita cuma berada dari sebahagian daripada kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi Pakatan Harapan itu seperti mana yang kita maklum, ianya dipimpin bukan oleh pemimpin Parti Keadilan, ianya dipimpin oleh Parti Bersatu. Dan Parti Bersatu ini hanya muncul di saat-saat menjelang PRU yang ke-14. Maka kita lihat banyaklah perkara-perkara yang dibawa di bawah kepimpinan Tun Dr. Mahathir yang pada kita sendiri, ya, tidak berpuas hati, dan banyak perkara yang nampaknya bercanggah dengan apa yang ingin diperjuangkan oleh Parti Keadilan itu sendiri. Dan pada PRU yang ke-15 datang, kita mengharapkan bahawa Parti Keadilan itu menjadi tunjang kepada kerajaan atas apa sahaja nama pakatan. Kita mengharapkan Parti Keadilan itu menjadi tunjang, barulah kita akan lihat apakah objektif Parti Keadilan itu benar-benar mencapai ke mana yang diperjuangkan. Itu dia setakat ini. Okey, bermakna maksud dia veteran ATM boleh menubuhkan sebuah parti politik, tapi di luar daripada veteran, di luar daripada persatuan veteran, tak kira lah nama politik apa. Dan selain dari itu, veteran juga boleh menyertai mana-mana politik, walaupun dia tak nak tubuhkan parti politik yang baru, tapi dia boleh menyertai politik seperti PKR ataupun sebagainya. Jadi seterusnya pada 4 Mei lalu, veteran ATM telah membuat permohonan menubuhkan parti politik, iaitu Parti Kemakmuran Negara, dengan sebagaimana yang dilaporkan dalam sidang media Veterans March to Parliament atau Veteran Bergerak Parlimen. Jadi melalui sidang media tersebut menjelaskan bahawa penubuhan Parti Kemakmuran Negara ataupun kemakmuran adalah ekoran daripada kegagalan kerajaan dalam menangani isu-isu melibatkan veteran ATM. Tapi kenyataan itu disangkal oleh Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Dia lain. Persatuan Veteran ATM dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM itu dia dua yang berlainan. Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM berpandangan bahawa kenyataan tersebut adalah salah dan tidak menggambarkan realiti semasa, kerana kerajaan melalui Kementerian Pertahanan sentiasa berusaha memperjuangkan nasib veteran. Jadi adakah saudara ingin menambah atau berkata sedikit mengenai pandangan daripada Jabatan Hal Ehwal Veteran itu? Silakan. Sudah pastilah Jabatan Hal Ehwal Veteran itu akan tidak bersetuju, sebab kita tahu Jabatan Hal Ehwal Veteran, JEF dipanggil, adalah satu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Itu badan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Sudah pastilah mereka tidak bersetuju sekiranya persatuan tentera yang selama ini bergantung ataupun menjadi satu badan yang selama ini dilihat sentiasa menyokong kerajaan akan menubuhkan parti yang baru. Seperti mana yang saya sebut tadi, bahawa memang tidak sesuai lah kalau persatuan veteran didaftarkan sebagai parti politik, tetapi tidaklah menjadi masalah. Bahkan kita galakkan supaya ahli-ahli persatuan ini menyertai parti politik. Contohnya mereka dapat mengambil bahagian
dan juga berperanan di dalam membantu parti-parti politik yang mereka yakin boleh memperjuangkan nasib mereka. Kalau di Pahang ini ramai di kalangan bekas tentera yang memegang jawatan dalam parti, terutamanya Parti Keadilan. Contohnya kalau saya sebut di Paya Besar, saya sendiri sebagai ketua cabang bekas tentera, sama juga seperti di Maran, ketua cabangnya adalah seorang bekas tentera di Navy, dan beberapa cabang lagi yang termasuk di luar negeri Pahang. Ramai bekas tentera yang memegang jawatan agak penting di cabang. Di peringkat pusat pun ada juga yang memegang jawatan penting di peringkat pusat dalam mana-mana parti politik, ya. Jadi tidak ada masalah. Saya sendiri dan juga SU sendiri adalah ahli daripada Persatuan Veteran di kawasan Pahang ini, didaftarkan bawah Persatuan Veteran, dan beliau menyertai Parti Keadilan, dan ramai ni Saya ahli seumur hidup. ahli seumur hidup, dan ramai juga di kalangan yang lain yang menyertai Parti UMNO, ada juga menyertai Parti PAS. Jadi tidak ada masalah. Yang pentingnya kita yakin mana parti yang rasanya betul-betul ikhlas dan juga betul-betul ingin memperjuangkan nasib rakyat, termasuk juga bekas-bekas tentera. Cuma perlu kita ingatkan bahawa dalam persatuan bekas tentera ini janganlah hanya kita fokus kepada kebajikan bekas tentera saja, bahkan kita hendaklah melihat kepada kebajikan dan juga kepentingan warga tentera itu sendiri. Sebab kita tahu seorang warga tentera, mereka tidak boleh nak bercakap, apatah lagi nak menyentuh mengenai dasar-dasar kerajaan yang mereka tidak setuju, ataupun mereka tidak boleh membantah apa sahaja dasar kerajaan secara terbuka, ataupun memberi komen dalam isu-isu politik. Ini ada termaktub dalam Akta Akademi Tentera, di mana askar warga tentera tidak boleh memegang jawatan dalam parti, tidak boleh menunjukkan kecenderungan terhadap mana-mana parti, walaupun dibenarkan, ya, warga tentera ini mengundi, tetapi mereka tidak boleh menyuarakan satu perkara yang menampakkan sokongannya kepada mana-mana parti politik. Jadi bagaimana mereka nak suarakan satu perkara yang mereka rasa tak betul? Contohnya mereka nak perjuangkan dari segi keadilan bagi warga tentera di peringkat bawahan, ya, keseluruhan organisasi tentera, sedangkan mereka tidak boleh nak bercakap, ya. Mereka hanya boleh bercakap tentang keadaan dalam pasukan, kemungkinan nak beri mesyuarat kebajikan yang mereka adakan, dan berkaitan dengan dasar mereka tidak ada tempat untuk menyatakan pandangan. Jadi mereka boleh luahkan kepada kita supaya persatuan memperjuangkan nasib mereka. Contohnya kalau seorang tentera merasakan bahawa undang-undang dalam Angkatan Tentera seperti Akta 1972 yang dilihat terlalu lama, tidak dipinda dan tidak sesuai dalam waktu sekarang ini, ya, mereka tidak boleh nak luahkan, ya, mereka tidak boleh nak luahkan dalam Facebook dan sebagainya. Jadi kita lah persatuan-persatuan bekas tentera yang boleh menyampaikan, ya, menyampaikan kepada pihak kerajaan sekiranya boleh membuat pindaan ke beberapa perkara yang mereka cadangkan melalui persatuan. Melalui persatuan. Dan Jadi bukan fokus kepada sebaiknya bukan fokus kepada bekas-bekas tentera saja. Kita kena lihat juga masalah yang dihadapi oleh warga tentera, sebab kita ni pun pernah berada dalam tentera dan kita tahu apa masalah sebenarnya. Dan bila kita dah bersara, inilah masanya untuk kita menjadi wakil kepada rakan-rakan kita yang masih lagi di dalam perkhidmatan. Jadi melalui persatuan dan seterusnya melalui politik untuk memperkuatkan. Ya, kita tidak boleh lari daripada politik. Sebab itu kita tak boleh ada di antara rakan kita dalam tentera ataupun bekas tentera kata tak ambil tahu politik. Yang pentingnya cukup bulan, cucuk duit, gaji masuk, pencen masuk. Ya, itu yang tapi bila berlaku dalam keadaan tak semua, ya betul. Dalam keadaan pandemik Covid sekarang ni, yang tak ambil tahu politik pun dapat kesan. Bahawa betul betapa pentingnya politik dalam negara kita. Jadi di sini kita ada dalam Facebook Live ni, kita ada Rosli Lubawi katanya mantap tuan. Tu dia. Muhammad Fauzi bin Abdullah katanya saya menyokong veteran ATM tubuh parti politik. Itu siapa lagi? Baharilah Masri. Assalamualaikum tuan. Ali Ali setuju. Lepas tu siapa? Nasi Muda, salam tuan.
Akhirah, apa kata akhirah, veteran tentera harus memilih parti politik sedia ada yang dipikirkan boleh membawa suara mereka. Soal partai kita. Jadi kita teruskan pada sesi berbicara kita pada malam ini ya. Seterusnya pengerusi pengerusi Jabatan Kuasa Induk Gerakan Parlimen yang baru ni, iaitu Kapten Bersara Datuk Sarudin Omar juga berkata Parti Kemakmuran akan meletakkan 50 calon kerusi di Parlimen dan DUN. 50 pada pilihan nanti ya. Soalan saya, majoriti dalam veteran ATM adalah kaum Melayu. Jadi persatuan ini menubuhkan parti politik. Adakah ia boleh memecahkan lagi penyatuan Melayu, kerana sekarang ini sudah pun terlalu banyak parti politik yang telah menyebabkan perpecahan kaum Melayu? Adakah ini satu pendekatan yang bijak? Silakan. Kalau kita lihat pada sejarah politik negara, begitu banyak parti-parti yang telah ditubuhkan, dan banyak juga parti-parti yang akhirnya mati, bahkan tidak nampak batu nisan pun, hilang begitu saja. Kerana apa? Kerana mereka mewujudkan parti ini ada agenda-agenda mereka yang tertentu. Ya? Sebab itulah banyak parti politik yang ditubuhkan tidak tahan lama, sebab mereka bawa agenda yang tak jelas dan mereka tidak menunjukkan komitmen perjuangan mereka sebenar. Berbanding dengan Parti Keadilan. Parti Keadilan bila tubuhkan dulu, ramai kata Parti Keadilan ini tidak lama dia akan mati. Selepas pada PRU yang kita pernah ketika hanya tinggal satu ahli parlimen saja, iaitu Dr. Sri Waziza. Ketika itu jadi presiden, maka ramai meramalkan bahawa Parti Keadilan akan mati. Ditambah pada waktu itu ramai pimpinan-pimpinan dalam parti yang melompat. Apabila dia parti dah lemah, mereka lagi keluar. Dan tinggallah Dr. Waziza seorang di dalam parlimen. Ramai ketika itu mengatakan inilah Parti Keadilan, dia akan jadi parti semangat penam, akan berkubur dengan sendirinya. Tetapi oleh kerana kekuatan Parti Keadilan itu datangnya daripada semangat reformasi yang ramai masih lagi memegang kepada semangat ini di kalangan akar umbi. Di kalangan akar umbi itu yang memperjuangkan, maka parti ini bertahan sampai hari ini. Bahkan banyak pimpinan yang masuk parti akhirnya keluar. Contohnya seperti Dr. Chandra Muzaffar pernah menjadi timbalan presiden, keluar. Kita juga pernah menerima keluarnya beberapa orang ahli parti yang hebat-hebat. Satu ketika dulu zaman reformasi mereka keluar, ya. Dan pernah juga kita menerima Zaid Ibrahim masuk dalam parti, kemudian dia keluar tubuh parti kita, dan parti kita pun berkubur tanpa batu nisan. Tapi Parti Keadilan masih dekat sehingga hari ini. Sebab yang pertama sekali, ia dipimpin oleh seorang pemimpin yang hebat, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Walaupun jasadnya berada dalam penjara, tapi roh perjuangannya itu meresap keluar. Berapa tahun pun pihak yang menzalimi beliau, memenjarakan beliau, tapi tidak dapat menyekat semangat reformasi yang beliau bawa dalam Parti Keadilan. Sebab itulah untuk menghancurkan Parti Keadilan ini, tidak perlu kamu nak penjarakan mana-mana pemimpin dalam Parti Keadilan, kerana Parti Keadilan ini mempunyai roh perjuangan reformasi yang begitu kental. Pergilah mana-mana pemimpin keluar, Azmin Ali keluar pun, konon-kononnya inilah orang hebat, seorang timbalan presiden yang pernah menjadi Menteri Besar Selangor, memiliki kekuatan dan hebatnya dilihat sebagai inilah pengganti kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia keluar parti mengatakan bahawa berkuburlah Parti Keadilan. Tapi jelas kepada kita, terbukti kepada kita bahawa semua negeri, ya, tidak ada cabang-cabang yang lumpuh ataupun berkubur dengan keluarnya Azmin Ali, Zuraida dan kawan-kawan yang lain. Parti Keadilan terus kukuh. Mana cabang, ketua cabangnya, mana yang nak khianat, kita diganti dengan orang lain. Dan ia terus berjalan sampailah ke hari ini. Sebab itu saya katakan, kalaulah tubuh lagi satu parti yang dinamakan sebagai Parti Bekas Tentera, di mana mereka akan dapat sokongan? Sebab Bekas Tentera ini di mana tempat pun ada berapa sangat jumlah. Kan, macam bertanding contohnya macam di sini, di kawasan Payusa. Contohnya Parti Bekas Tentera ini bertanding di DUN Lepah. Jadi pengundinya di kalangan warga tentera ada berapa ramai sangat. Mereka terpaksa mendapatkan undi daripada orang yang bukan daripada bekas tentera. Dan yang penting orang lihat bukan kamu sebagai bekas tentera ataupun kamu daripada mana, tapi dasar, prinsip perjuangan yang nak dibawa
apakah perjuangan yang dibawa oleh parti yang apa tadi disebut, parti apa? Parti Kemakmuran. Parti Kemakmuran Negara. Apakah dasar dia? Kalau dia kata untuk membela bekas tentera, bermakna ini bukan satu perjuangan untuk negara, tapi perjuangan hanya untuk bekas tentera, dan lebih baik ia berjuang di dalam persatuan saja sebagai NGO dan membawa desakan apa perjuangan bekas tentera itu ke dalam parti politik. Ya, setuju. Betul. Jadi ini daripada Al-Nuradin Digano. Slow suara, bunyi jauh tuan. Jadi yang mana satu slow ni? Moderator. Okey, sekejap ya. Kita tengok lagi. Rosli Lubawi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Eric Azhar, yang keluar biarkan keluar, yang ada teruskan perjuangan. Betul, setuju sangat. Jadi mana ringkasan daripada tadi, mana hebatnya parti itu adalah disebabkan hebatnya pemimpin. Hebatnya pemimpin dan dasar parti. Dan dasar parti yang dibawa. Okey. Seterusnya, jadi antara yang disebut untuk bertanding mewakili veteran ATM adalah yang berpangkat tinggi seperti Major, berpangkat Major General pun ada. Ya, ada yang mempunyai ijazah undang-undang, dan kalau dah pangkat Major General biasanya paling rendah pun dia punya kelulusan daripada Staff College lah. Jadi secara umumnya satuan veteran ATM ini objektif utama mereka adalah memperjuangkan kebajikan bekas tentera. Jadi soalannya, mana lebih baik? Perjuangan melalui wadah politik atau tidak terbabit dalam kancah politik, sebaliknya hanya perlu mendekatkan diri dengan kerajaan semasa yang memerintah. Bagaimana pendapat saudara? Kalau atas nama persatuan veteran, persatuan itu sendiri, maka sebaiknya mereka tidak libatkan dalam mana-mana parti politik. Tapi mereka harus menegur pihak kerajaan ataupun memberikan cadangan kepada kerajaan semasa memerintah supaya mereka dapat memperjuangkan apa yang mereka nak perjuangkan. Jadi kalau mereka akan nama persatuan. Tapi kalau mereka nak tubuhkan parti politik, maka mereka terpaksa berdepan dengan kerajaan pemerintah. Tapi kalau mereka tubuh parti politik, kalau nak bergabung dengan parti pemerintah, bermakna tidak ada makna. Sebab mereka tubuh parti politik kerana kononnya kerajaan tidak melayani membawa suara mereka dan tidak melayani mereka dengan baik. Tapi bila mereka tubuh parti politik, mereka berada dalam contohnya kerajaan Pakatan Nasional sekarang ni. Kan? Kalau mereka nak tubuh parti politik, kerana apa? Sebab mereka tak puas hati dengan kerajaan Pakatan Nasional yang tidak beri layanan kepada bekas tentera. Tapi bila mereka tubuh parti politik, mereka rasa lebih baik parti ini join dengan parti kerajaan supaya kita dapat mungkin nanti jadi exco ataupun jadi senator dan sebagainya, dapat kepentingan untuk diri mereka, dan mereka bawa parti ini menyertai parti gabungan Pakatan Nasional. Jadi seolah mereka menipu hati mereka lah. Ya, mereka sebut dengan hari kita tubuhkan parti kerana kita tak dapat apa kita inginkan daripada kerajaan. Tapi bila kita tubuhkan parti, kita gabung parti kita dengan Pakatan. Bermakna apa makna? Apa maknanya mereka kan? Lebih baik mereka tubuhkan parti dan berada dalam komponen pembangkang. Itu lebih baik sebab mereka boleh memperjuangkan apa yang mereka nak perjuangkan, dan apabila pembangkang diberikan mandat untuk menjadi kerajaan, kemungkinan suara mereka ini boleh mereka terus perjuangkan bila menjadi kerajaan. Jadi jika benar satuan veteran ni sebagai didaftarkan sebagai parti politik, apakah dapat sokongan daripada rakyat? Saya rasa agak suka ke atas nama bekas tentera. Ya, sebab bekas tentera sekarang ni bukannya zaman-zaman dulu. Mereka dah banyak, ada yang ramai tahu tentang situasi politik. Mereka banyak baca dan mereka juga banyak mendalami macam-macam parti politik yang ada. Mereka tahu parti politik mana yang betul-betul nak perjuangkan nasib mereka. Dan kalaulah macam selalu mereka sebut, parti baru ni mungkin dianggotai calonnya daripada Major General sebagainya. Dalam politik, dia tak kira tinggi mana akademik kita, jawatan kita, general sekalipun. Ya? Kerana kita pernah lihat sendiri orang hebat dalam akademik. Contohnya dulu kita keadilan pernah mencalonkan Profesor Dato' Abdul Bari. Orang yang di akademik, PhD, profesor, orang hebat bertanding, tapi mereka kalah, dia kalah dalam mewakili parti keadilan ketika itu di Selangor. Sebab parti politik ni dia lebih kepada orang melihat bagaimana dia berjuang dari awal, dan komitmen dia terhadap parti,
dan juga bagaimana dia menjalankan kerja-kerja dan juga hubungannya di peringkat akademik. Itu yang rakyat mahu lihat. Bukan kerana kelulusan akademik ataupun jawatan dengan suatu dalam kerajaan, mereka menjadi jeneral ke, major jeneral ke, atau mereka yang bekas guru besar sekolah atau pengarah pendidikan. Ini tidak memberi jaminan untuk membawa partinya ke arah kejayaan. Kalau dulu kita lihat ramai di kalangan wakil rakyat ahli parlimen yang tidak ada kelulusan tinggi mana pun. Ya, SM pun ada, SRP pun ada. Pernah jadi wakil rakyat, dipilih oleh rakyat. Ada juga setengah daripada jadi menteri dulu ada yang sudah jadi menteri. Ini di atas rakyat, sokongan rakyat. Bagaimana kita nak berdepan dengan rakyat kalau kita bawa mendepani masalah-masalah rakyat. Jadi saudara juga seorang veteran, seorang yang berpencen. Jadi betul ke ada setengah orang cakap kalau kita berpencen ni, kita masuk politik, nak pula ada jawatan macam saudara kan, sebagai pejabat atau mungkin yang lebih tinggi, orang kata kau join parti ni elak pencen, masa dia tarik balik ni. Betul ke macam tu? Tak ada. Kalau melawan kerajaan ataupun menjadi parti politik boleh menyebabkan kita akan hilang pencen. Ramai di kalangan dalam UMNO sendiri pun ramai bekas-bekas pesara tentera pun ada, polis pun ada, bekas pesara guru pun ada, ya. Dan mereka pernah jadi kerajaan dan mereka ketika pernah jadi pembangkang. Mereka tetap masuk dalam pencen. Sebab dalam pencen ni dia ada undang-undang dia apa yang menyebabkan kita kehilangan pencen. Tidak ada sebut tentang penglibatan dalam politik. Ya, mereka mungkin dalam jenayah, mungkin salah laku rasuah, menyebabkan kita dihukum penjara. Ya, mungkin itu di antara. Tidak ada kaitan pun dengan ideologi parti politik kita. Ini dia tidak termasuklah ya, dalam pencen, walaupun bukan tentera saja. Di jawatan kerajaan yang lain pun tidak ada langsung. Tapi kadang ada orang ni bila dia tak tahu dan dia ditakut-takutkan. Sebab itulah kita tengok ada di kalangan bekas tentera yang takut sungguh nak cerita pasal politik, takut hilang pencen dan sebagainya kan. Jadi mereka terimalah apa yang ada depan mata dan mereka hanya mengeluh di kedai-kedai kopi dan mereka tidak langsung ya untuk berusaha memperbaiki keadaan hidup mereka. Slogan taat setia itu bawa sampai ke pencen. Tapi tak bertempat taat setia itu. Okey, soalan terakhir tapi belum berakhir berkaitan dengan warga tentera juga. Bolehkah warga tentera berpolitik? Okey, ini selalu ditanya. Masa saya dalam tentera dulu pun ramai yang bertanya dan ada juga yang tak faham, masih lagi tak faham. Sebenarnya warga tentera ini dibenarkan untuk mengundi. Bermakna mengundi ini politik lah. Bila masuk mengundi, masuk state private, itu adalah sebahagian daripada amalan di dalam politik. Apa yang tak dibenarkan oleh tentera adalah menyertai mana-mana parti politik. Menjadi ahli tak boleh. Warga tentera tidak boleh menjadi ahli mana-mana parti politik, walaupun parti itu parti kerajaan. Tidak boleh turut serta dalam aktiviti atau program-program anjuran parti politik pun tak boleh. Contohnya kalau UMNO buat majlis, tentera tidak boleh libatkan diri jadi pengacara majlis ke, jadi salah seorang daripada berucap ataupun salah seorang yang pasang bendera dan sebagainya. Penglibatan secara langsung dengan parti politik itu tidak dibenarkan dalam ATM. Ataupun membuat kempen. Sama ada sekarang ni media sosial kan. Jadi kena betul tidak boleh langsung membuat satu tulisan ataupun satu kenyataan yang mewakili parti-parti politik. Mereka boleh memberi pandangan, mereka boleh beri kritikan, tapi bukan atas mana-mana parti politik. Mana atas pandangan mereka. Kalau mereka warga tentera tak setuju dengan satu-satu benda, kritik bukan atas nama keadilan, bukan atas nama UMNO, bukan atas nama PAS, tapi atas pribadi dia sebagai warga tentera dan ingin menyatakan pandangan dan juga kritikan. Itu dibenarkan. Cuma ramai yang tak faham bila sebut warga tentera ni tidak boleh langsung. Dengar ceramah tak boleh. Kan? Ikuti ceramah penerangan daripada pemimpin parti politik tidak boleh. Ya, sebenarnya warga tentera dibenarkan untuk dengar ceramah. Contohnya boleh dibenarkan. Kalau ada ceramah, contohnya ceramah katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ada waktu program ceramah. Kita warga tentera masih ada diberi iman. Boleh hadir dalam program itu dengan syarat tidak memakai uniform. Jangan bawa uniform duduk situ. Hadir dan dengar saja.
Jangan kita sibuk-sibuk menjerit-jerit reformasi ataupun kita pegang bendera kibar-kibar kat situ kan. Pakai baju parti politik, itu tak boleh. Pakai nombor 3 reformasi tak boleh kan? Tak boleh macam tu. Ataupun kita pun bergambar dengan Datuk Seri Amrin macam pentas politik. Bergambar di luar tak apa. Tapi jangan bergambar atas pentas politik. Contohnya macam saya ada logo keadaan, kita bergambar Datuk Seri Amrin situ, tak boleh. Tapi kalau dijumpa Datuk Seri Amrin di luar, selfie, tidak ada masalah. Termasuk juga dengan parti kerajaan ya? Termasuk juga lah. Tidak ada masalah bergambar dengan mana-mana parti politik, tidak masalah. Tapi jangan menggambarkan program tu. Kalau dia macam dah habis program tu, dia rasa berminat, nak selfie yang Datuk Seri Amrin tu. Kan? Jangan dia bergambar macam pentas. Dia tunggu Datuk Seri Amrin keluar daripada program, okey, di luar tu dia bergambar selfie. Tidak ada masalah selfie dengan mana pemimpin. Berapa ramai kita tengok orang selfie dengan Datuk Najib dulu. Dia menteri. Bahkan Jeneral ATM, dia duduk sebelah Najib. Kan? Jadi bergambar bersama pemimpin itu tidak salah. Lagi ke atas. Yang tidak bolehnya menyuarakan. Janganlah bergambar dengan orang itu. Hidup keadilan. Tak boleh lah itu. Bergambar saja sebagai seorang yang kita sanjung, seorang tokoh yang kita minat, kita bergambar dengan dia. Itu tidak ada salah. Jangan menggambarkan kita ni mewakili atau menyokong mana, itu yang tak boleh. Ya. Kadang-kadang dalam tentu ni dia pengalaman kita lah. Bila kita ajak dengar ceramah tak mau pergi. Kan? Tak mau dengar, takut nak pergi dengar apa semua kan. Tapi bila kadang-kadang dulu UMNO pernah gunakan juga tentera dalam program mereka. Waktu UMNO di kerajaan, kadang ada program digunakan tentera bantu kan. Tapi masa tu nak macam mana? Dia jadi kerajaan. Jadi bila kita jadi kerajaan, kita tak pernah ya, dalam PS dulu pun program-program kita tidak pernah kita usik supaya tentera bantu program-program kita. Ya, bahkan kita longgarkan sedikit. Saya masih ingat waktu kita jadi kerajaan PS ada arahan mengatakan risetkan tentera itu tidak dibenarkan fokus dengan politik. Ya, sebab tu PS mental. Patutnya kita riset ni tumpu kepada keselamatan negara. Jangan sibuk jadi spy kepada parti-parti politik. Itu masa kita PS mental. Kita cuba nak tunjukkan kepada warga tentera bahawa kita PS ketika itu tak nak gunakan tentera untuk kepentingan parti politik. Ya. Dan sebenarnya penting juga untuk perisikan ini berada di mana-mana supaya mereka dapat tahu tentang suasana politik. Kadang-kadang ada parti politik nak buat rusuhan ataupun parti politik nak buat cara yang tak betul, melanggar amalan demokrasi. Mungkin mereka boleh tahu. Tetapi yang tidak dibenarkan bila mereka menjadi seorang pelapor. Contohnya ataupun mengganggu, provokasi di mana-mana parti politik. Mengugut ahli-ahli. Itu yang kita memang perlu adanya pasukan-pasukan riset dalam pembahasan dalam pemantauan dalam politik ya. Untuk keselamatan sebenarnya. Bukan untuk bantu mana-mana parti. Jadi harap warga tentera yang masih beriman tahu hak-hak mereka sebagai pengundi. Mana mereka boleh mendengar ceramah-ceramah politik tapi jangan beruniform ataupun jangan mengambil bahagian dalam program-program politik tersebut ya. Dalam zaman media sosial pun kena hati-hati. Kadang-kadang kita boleh jaga sebagai warga tentera, kita boleh jadi friend pada mana-mana orang yang pemimpin parti politik pun tak salah supaya kita nak tahu apa pandangan politik kan, isu-isu semasa parti politik. Yang tak bolehnya kita komen kat situ. Kita sebagai warga tentera, pihak pembangkang contohnya parti politik hentam jeneral, kritik jeneral, kita pun kata ya jeneral ni tak guna, jeneral ni patut berhenti. Itu tak dibenarkan dalam tentera sebab kita menampakkan sokongan kita kepada parti politik. Okey, di sini ada Nuradin Dingano lagi yang katakan takkan dalam parti nanti nak ikut rank juga. Ini dah tak demokrasi ya, betul itu kan. Jadi dari Baharilah Masri mengatakan apakah cadangan terbesar untuk parti baru ini? Macam mana tu? Parti baru ni pun pertama sekali apa nama tadi, wawasan Parti Kemakmuran. Dan daftar belum saya tahu. Dia kata nak buat daftar baru hantar kata. Jadi saya tidak nak komen tu salah. Sebab kita tak baca lagi rasa-rasa parti dia kan. Tapi secara umumnya dia sebut untuk membela nasib mereka yang diabaikan selama ini.
Jadi lagi tengok senarai calon yang bakal dia letak pun dah tak berminat nak sokong. Itu dia. Semua bekas pegawai aja, tak ada pun daripada kalangan LLP ya, daripada Al Nuradin Terengganu. Ini masalah dia. Kadang-kadang di peringkat bawahan dia akan lihat kalau calon-calon itu dari Major General, kan Brigadier General. Jadi dia akan fikirkan waktu kamu dalam tentera dulu, jangan kamu pegawai, kamu gunakan kuasa kamu. Kan kamu sebagai pegawai pemerintah, kamu sebagai panglima, arahan kamu kena dengar, arahan kamu kena dengar. Kemudian bila dah bersara, kamu nak jadi calon. Jadi orang akan lihat, kan di peringkat tentera kamu dah terlalu elit, terlalu protokol. Jadi bila di peringkat dah jadi bersara, di bawah, kebanyakan rakyat tak suka kepada pemimpin yang protokol, yang elit. Jadi kadang-kadang kita lihat, kadang ada pegawai ni dia terbau budaya. Bila dia jadi pemimpin, sama ada dia jadi ketua cabang, kadang-kadang kita bawa cara askar. Kalau dia tak masuk politik pun, kadang-kadang balik rumah di kampung, dia terbau lagi. Dia sebagai RSM. Balik kampung jadi pengurusi masjid, dia nazir masjid. Kadang cara dia mengendalikan mesyuarat, cara dia berdepan dengan orang kampung, dia bawa cara askar. Dia nak berapa tu jadi. Arahan ni jadi. Arahan dia kena ikut. Jadi ini patutnya kena hilang lah. Bila kita apatah lagi nak masuk parti politik. Masuk parti politik ni kita lebih banyak sebenarnya mengenal diri di kalangan daripada kita mengangkat diri kita dan kita ego dengan jawatan kita. Jadi banyak yang sebab tu kita lihat tak ramai jenderal yang megang jawatan parti besar. Di peringkat bawahan adalah macam kita dalam keadilan, cabang tu ramai. Tapi di peringkat pimpinan pusat tidak ada jenderal tu lah. Sebab mungkin tidak apa sesuai. Sebab mereka mungkin tidak boleh nak bawa diri mereka, mereka dapat kesenangan di peringkat bawah. Dan bila bertanding dalam pimpinan parti, kadang mereka pun kalah. Baru mereka seorang jenderal, major jenderal atau berpakat major. Daripada Fairul Masuria, puan suara kurang jelas. Saya pun tak pasti. Suara siapa orang jelas ni? Suara siapa kurang jelas. I do mic. Jadi okey, daripada Wan Azmi pula. Tuan, adakah undi tentera ini diundi oleh anggota itu sendiri atau ada orang lain yang undikan bagi pihak anggota itu? Wah. Ini undi pos undi pos maksudnya. Kalau undi pos sekarang ni dia tak pakai ada undi pos, dia panggil undi awal kan. Dulu undi pos, zaman kita dulu undi pos. Sekarang ni dah tak ada dah undi pos kecuali yang dalam latihan atau di luar pangkalan. Sekarang ni dia adakan undi awal. Namun undi awal pun masih lagi dipertikaikan oleh ramai pihak. Sebab undi awal ni 1 hari 2 hari sebelum orang awam mengundi, askar mengundi dulu, kan? Tapi dipertikaikan sewaktu 1 hari 2 hari setelah nak keputusan, kertas undi itu disimpan di mana, ada tak wakil calon akan menanti menunggu di tempat kertas undi sampai hari pengiraan. Ini yang dipertikaikan. Dan saya tak menafikan bahawa ada juga di mana-mana kamp tentera kemungkinan yang mana warga tentera yang tidak tahu, tidak ada kesedaran, kemungkinan mereka boleh dimanipulasikan kertas undi mereka oleh pegawai mereka kalau mereka tidak ada kesedaran. Tapi kalau mereka ada kesedaran, mereka boleh bantah, kan? Kalau lihat nama dah ada, siapa yang undi, kan? Mereka boleh buat bantahan. Sebab itu pentingnya wakil calon, walaupun di kamp tentera itu katalah ada 500-600 saja orang, tapi wakil calon mesti ada juga di peringkat undi awal. Sebab 500 itu besar. Ada orang menang undi sikit je. Dia 3 undi, 4 undi dia menang. Walaupun 1 undi itu dia kira menang. Jadi kalau 500 itu besar, jadi walaupun tak banyak mana 500 satu camp, kalau ada undi awal wakil calon kena ada. Mesti ada. Untuk menentukan bahawa yang undi itu adalah warga tentera itu sendiri, tidak ada orang lain yang undi. Kalau dulu undi pos mungkin yang disebut oleh Nuradin ni sebut tadi. Undi pos ni mungkin berlaku macam tu. Mungkin berlaku sebab anggota tak ada situ, tapi kertas undi sampai di pejabat. Dan dibuka oleh tangan pejabat. Boleh berlaku macam-macam dan ikut kecenderungan pegawai ataupun orang yang berada di pejabat tu lah. Kalau dia ni cenderung kepada Barisan Nasional waktu itu, dia akan pangkang untuk orang ini Barisan Nasional. Kalau dia cenderung kepada pembangkang, dia akan pangkang. Kecenderungan orang yang menerima kertas undi. Itu zaman undi pos dulu.
kertas undi sampai di pasukan. Kemudian belum tentu lagi kertas undi ini dipangkah oleh anggota. Kemungkinan pegawai kata, oh anggota ni cuti, tak ada. Lambat nak panggil dia balik. Kita pangkahkan je lah. Pangkah sifat balik dengan borang dia tu, kan? Hantar balik semua. Jadi sekarang ni tak ada masalah sebab dah di awal. Tapi masih lagi patutnya penjagaan undi tersebut. Ya, dan sepatutnya dah tak boleh dah undi. Patutnya dia boleh dibenarkan undi sekali dengan awam-awam. Sebab tak ramai pun. Di KK tentera ni berapa ramai sangat ahli. Boleh sangatlah kalau kita nak sekali kan dengan awam-awam undi. Cuma mungkin boleh dibezakan tempat saja. Tapi hari undi sama, pilihan undi kan sama. Jadi tak perlu dah simpan kertas undi. Penggunaan undi yang sama, itu yang saya setuju sangat. Okey, daripada Baria Masri, adakah parti ini, parti kemakmuran ni maksud dia, akan fokus pada kebajikan bekas tentera sahaja? Macam mana? Kalau dia lihat pada alasan dia tubuh parti itu, lebih daripada itu lah. Alasan dia, sebab dia kata banyak kebajikan bekas tentera yang diabaikan. Jadi dia nak tubuh ni untuk bekas tentera. Bekas tentera, ya. Kemungkinan juga dia akan cakap untuk bela nasib rakyat, demi agama dan sebagainya. Tapi itulah objektif yang sebenar. Objektif utama dia. Jadi saya rasa memang sukarlah untuk mendapatkan sokongan. Apatah lagi tidak ada nama-nama yang kita lihat, nama yang berpengaruh yang nak dibawa dalam parti yang baru ni. Ya, nama itu penting juga sebenarnya. Ya, kalau parti baru ni kita kena ada bawa tokoh yang orang lihat tokoh itu bagus. Jadi kalau orang tak kenal, atas nama Brigadier Jeneral ke Jeneral ke, orang tak kenal, saya rasa sukar juga lah. Sedangkan parti pejuang yang bawa nama Mahathir pun orang tolak. Ya, betul. Nama yang hebat kan, orang tolak. Apatah lagi kita tidak ada nama. Bahkan saya ingat warga tentera sendiri pun tak kenal. Ini bukan sebab dia zaman bila dia tak kenal. Jadi ini daripada akhirah soalan akhir rasanya ni, sebab ada beberapa ni. Bagi memperjuangkan hak tentera dan polis, saya mencadangkan akta pilihan raya diubah jika PS menang pilihan raya nanti. Tentera dan polis tidak mengundi bagi menjaga keterusan agar mereka tidak diperbudakan pemerintah. Namun wakil mereka boleh dilantik menjadi Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri. Melalui cara ini mereka boleh bersuara di dalam parlimen bagi memperjuangkan hak tentera, polis, termasuk veteran tentera dan polis. Macam mana? Saya amat bersetuju dengan cadangan daripada Akirab ataupun Abdul Zaidi. InsyaAllah kita nak panggil Abdul Zaidi ni satu forum. Khas berkenaan dengan undi tentera. Pasal dia ni pakar. Pakar dalam bab undi awal, dia memang pakar. Setiap kali pernah raya, tingkat pusat akan panggil dia ni sebagai jurulatih pacar kita dalam undi pos dan undi awal ni. Jadi cadangan dia saya amat setuju, dan saya pernah keluarkan cadangan ini dalam memorandum Kor bekas tentera, Korban. Saya pernah semasa PF perintah ke? Sebelum PF perintah pun kita dah keluar memorandum. Sebelum PF perintah saya hantar memorandum tu kepada Tuan Saudara Ibrahim. Sebab PF perintah memorandum tu pergi cantar kepada Menteri Pertahanan. Baca tak baca wallahu alam. Tapi apa yang disebut di dalam memorandum itu seperti mana yang disadangkan oleh Saudara ini, bahawa kalau kita nak mengelakkan daripada orang kata undi poh tak telus, undi awal tentera tak telus, lebih baik kita undang-undang polis dan juga tentera tidak payah mengundi. Mereka dikecualikan dari mengundi kecuali isteri mereka dan isteri mereka yang awam lah. Jadi dia tidak perlu mengundi, dan bila dia tak mengundi, dia tak perlu sibuk nak kempen-kempen. Dia tak sibuk nak tahu parti politik. Dia tahu siapa kerajaan yang merintah, itulah kerajaan yang dia kena berkhidmat. Dan untuk nak menjaga keselamatan negara, betul lah kata bagi itu. Kan kita boleh latih Menteri Pertahanan di kalangan wakil daripada mereka sebagai Menteri Pertahanan. Jadi kalau tentera tak mengundi, tak perlulah jadi mereka nak sibuk-sibuk berkempen, mereka nak beritahu, yang mereka lihat siapa sahaja kerajaan, inilah kerajaan yang mereka akan pertahankan, bukan atas nama parti politik, tapi atas nama mempertahankan negara. Sebab ETM ni bawah Wajib Tuan Agong. Tapi bila sekarang ini kita buat undang-undang, kita sekat warga tentera cakap politik, sekat warga tentera ni nak dengan ceramah pun kadang-kadang kita takutkan warga tentera. Tapi dalam masa yang sama dia dibenarkan mengundi. Ini masalah dia.
Jadi bila dia kan, undi sebenarnya undi tentera nak, tapi tak boleh dengar. tak boleh dengar ceramah. Tak boleh dengar ceramah. Macam mana dia nak tahu apa isu yang akan dibawa oleh apa sebuah parti Sebab tu tersebut? kita tak pelik kadang warga tentera ni, sama ada dia tengah beriman ataupun dah pencet. Bila sebut je parti politik atau kerajaan, dia kata apa? Kerajaan ni bagi bila sebut kerajaan kata akan naikkan gaji, mereka sonok. Naik pencet, mereka sonok. Jadi mereka fikir gaji, pencet. Gaji, pencet. Ya, mereka tak fikir tentang ekonomi negara, tentang banyak lagi perkara. Dan negara kita, anak cucu mereka akan datang, apa akan jadi. Ya. Pada mereka, mana kerajaan yang umum naik gaji, ini bagus, kerajaan ini bagus. Umum naik pencet, kerajaan ini bagus. Ya. Jadi tak nampak lebih daripada itu. Bila memperjuangkan tentera, nak bekas tentera saja. Ya. Bekas tentera kena bagi rumah. Ini kena bagi rumah. Jadi level kita, sebab saya tengok, bila kita tengok dalam mana-mana mesyuarat, tentera, cadangan macam tu lah. Bila ada cadangan, apa yang nak cadangkan di kalangan kita kepada kerajaan, minta naik gaji. Setelah naik pencet. Itu dia idea yang ada. Sebab kita dalam tentera ni dah dibuat macam tu supaya tidak ambil tahu apa politik. Yang penting kita fikir gaji kita. Kan? Bila naikkan gaji kita, tak